Ingat. Saya ingat tak? Tak dengar? Sampai ayat berapa? Okey, ayat 6 kot. Ayat 6, ayat 7. Ayat 5 dah, 6, 7 kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita mulakan kuliah kita dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Apa khabar puan-puan semua? Alhamdulillah. Dah makan ke belum? Dah pinggan dah basuh belum? Dah, alhamdulillah. Selalunya tuan-puan, orang yang sibuk-sibuk ni lebih pandai menguruskan masa daripada orang tak sibuk. Setuju tak? Ya, orang tak sibuk dia tak ada apa. Ya, boleh jadi pinggan dia pun tak basuh lagi sekarang. Ya, baju pun tak sidai lagi. Tapi selalunya orang sibuk, semalam lagi dia dah plan dah. Ya, pukul berapa nak bangun, pukul berapa nak menyantuni anak-anak, pukul berapa patut breakfast, pukul berapa nak makan suplemen, pukul berapa, Masya Allah. Itulah satu yang Ustazah kira sebuah kenikmatan juga untuk orang yang sibuk, orang yang banyak komitmen, orang yang banyak tanggungjawab, iaitu nikmat dapat menguruskan masa dengan lebih baik. Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Kalau bercakap tentang masa, sesungguhnya manusia ni selalunya rugi saja. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia ini demi sesungguhnya dalam kerugian. Ada pengecualian, siapa dia? Illal ladzina amanu wa 'amilus salihat. Kecuali orang beriman, orang beramal saleh, dan orang yang pesan memesan pada kesabaran dan pada kebenaran. Itu yang dikecualikan daripada dirugikan oleh masa dan merugikan masa. Jadi insya-Allah ya tuan-puan, mudah-mudahan kita yang awal pagi lagi telah mengisi kehidupan kita dengan menuntut ilmu, mencari ilmu, ya insya-Allah mudah-mudahan mendekatkan diri kita kepada Allah, ya mudah-mudahan kita berada dalam rahmat dan keampunan Allah.
Baik, kita teruskan kepada surah Al-Qasas. Mulai ayat yang ke-7. Ya, insya-Allah seingat ustazah, ya, kita mulai ayat yang ke-7 surah Al-Qasas. Apapun tuan-puan yang ustazah kasihi sekalian, ustazah ingin mulakan dengan sebuah kisah, iaitu kisah seorang laki-laki di zaman Nabi SAW. Laki-laki itu tidak duduk bersama Nabi, ataupun laki-laki itu bukan warga tempatan. Maknanya duduk jauh daripada lokasi ataupun kedudukan Nabi SAW. Tetapi laki-laki ini ada dua persoalan yang dia berhajat supaya Nabi SAW merungkai persoalan tersebut. Tuan-puan datang ni ada persoalan ke tak ada persoalan? Nak tanya dulu. Ke datang tak ada persoalan saja ya ustazah? Tak ada kerja pun nak buat pagi ni. Duduklah dengar. Ya. Laki-laki ini tuan-puan, dia ada dua persoalan nak tanya Nabi SAW. Sejauh mana perjalanan dia? Perjalanan dia sejauh tuan-puan, dia kena menyiapkan binatang tunggangannya, dia kena menyiapkan kenderaannya berupa binatang tunggangan. Berapa hari dia berjalan pasti memberikan satu indikator sejauh mana dia berjalan. Sejauh mana perjalanan dia. Dia naik binatang tunggangan dia tuan-puan 9 hari 9 malam. Jauhnya. Agak-agak kalau Seremban ke KL, berapa hari kalau naik binatang tunggangan? Agak-agaklah 3 hari sampai tak tuan-puan? InsyaAllah ya, sampai ya 3 hari. Maknanya jauh lagi daripada itu. Kena melintasi padang pasir, kena melalui panas siang dan malam, sehingga beliau katakan, 9 hari dalam perjalanan kulihat beban dan kelelahan pada binatang tungganganku. Berhenti seketika, lalu disambung lagi, kalau tak silap ustazah 6 hari lagi perjalanan. Kerana dua persoalan tadi. Dan bila bertemu dengan Nabi SAW, ya, orang dalam musafir, barangkali sampai tu lelah ya tuan-puan, Nabi tanya, siapakah gerangannya saudara? Lalu dia menjawab, dia adalah Ziyadul Khair. Wallahu a'lam tuan-puan, apakah ini nama sebenar atau nama jolokan, nama timang-timangan? Sebab nama itu memberi maksud yang terlalu baik. Namanya ialah Ziyadul Khair. Ziyadul Khair maksudnya ialah orang yang bertambah kebaikannya. Lalu Nabi tanyakan, ya Ziyadul Khair, apa hajat kamu? Dia kata, ya Rasulullah, aku ada dua persoalan. Dua persoalan itulah yang mengantarkan segagah itu untuk dia memulakan perjalanan yang panjang. Lalu dia kata kepada Nabi SAW, aku ya Rasulullah ingin sekali tahu apakah tanda-tanda orang yang dicintai Allah. Apa tanda orang yang disukai Tuhan? Dan apakah tanda, ini persoalan yang kedua, apakah tanda orang yang dimurkai Allah? Apakah tanda orang yang dimurkai Tuhan? Dan subhanallah tuan-puan sekalian, Nabi menjawab dengan penuh hikmah kebijaksanaan. Macam mana jawapan Nabi? Nabi tanya, kamu bagaimana wahai Ziyadul Khair? Kamu macam mana? Tadi soalan kan, ya Rasulullah, apakah tanda orang yang Allah cintai? Ya Rasulullah, apakah tanda orang yang Allah murkai? Nabi tidak langsung menjawabnya. Nabi tanya, kamu bagaimana? Lalu Ziyadul Khair menjawab, adapun aku ya Rasulullah,
Aku terlalu mencintai kebaikan. Aku suka sangat dengan kebaikan. Ada kan tuan-puan masa-masanya yang kita rasa nak buat baik je? Ada tak tuan-puan? Ada. Kata Ziyadul Khair, ya Allah, ya Rasulullah, aku rasa suka sangat dengan kebaikan. Aku suka, Allah datangkan perasaan suka nak buat baik. Malah ya Rasulullah, aku suka bersama-sama dengan orang yang baik. Malah ya Rasulullah, aku suka kalau kebaikan aku itu tersebar, manfaatnya, pengaruhnya. Dan ya Rasulullah, kalau terluputlah daripada kebaikan, aku akan berasa sedih dan menyesal. Lalu apa jawab Nabi? Nabi kata, nah, yang demikianlah tanda orang-orang yang Allah cintai. Dan sebaliknya lah tanda orang-orang yang Allah murkai. Masya Allah. Semudah itu Nabi memberi jawapan kepada orang yang bertanya. Biar orang yang bertanya menjawab sendiri. Bila dijawab oleh Ziyadul Khair, Nabi kata, nah itulah dia tanda orang-orang yang Allah cintai. Dan sebaliknya pula adalah tanda orang-orang yang Allah murkai. Tuan-puan, bila ustazah melihat kisah itu, ada satu yang terlintas di hati ustazah. Pertama, memang Nabi SAW, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak bercakap kecuali sesuatu yang pada status yang dipandu, dibimbing, diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla. Terlalu hebat ketara dari sudut hikmah yang ada pada Nabi SAW. Sebab Nabi tidak membebankan orang yang sedang musafir. Orang musafir 9 hari campur 6 hari, tuan-puan, agak-agak penat atau tidak? Penat. Orang penat ni tuan-puan, kalau kita cakap pun tak berapa nak masuk selalunya. Sebab dia penat, sakit lutut, sakit belikat. Jadi dipermudahkan jawapan. Masya Allah. Yang kedua, daripada cara Nabi SAW menjawabnya, apa yang terlintas di hati ustazah tuan-puan ialah betapa Nabi nak menunjukkan kepada kita semua, kepada setiap hamba Allah, betapa dekatnya rahmat, kasih sayang dan kecintaan Allah dengan kita semua. Sehingga Nabi kata, nah, yang kamu jawab itu, yang kamu sedang rasai, yang kamu sedang alami, itu adalah tanda kecintaan Allah kepada hambanya. Supaya kita tak rasa cinta Allah tu jauh sangat. Supaya kita tak rasa kasih sayang Allah tu jauh sangat, macam tak dapat nak dicapai. Tapi kita sedang berada dalam kasih sayang Allah. Kita sedang berada dalam rahmat Allah. Lalu Nabi kata, nah, yang kamu jawab itu adalah tanda kasih sayang Allah. Tanda Allah sayang, tanda Allah cinta. Masya Allah, tuan-puan sekalian. Agak-agaknya kehadiran kita dalam rumah Allah ini pada pagi ini tanda Allah kasih ataupun tidak? Macam mana tuan-puan? Kita nak terima sebagai apa? Kita nak anggap sebagai apa? Kedatangan kita pada pagi ini di rumah Allah ini, atau mungkin yang sedang lihat dalam Facebook sekarang ini, agak-agak ini tanda kasih sayang Allah ataupun tidak? Ini tanda kasih Allah kepada kita. Demikianlah tuan-puan, tanda-tanda orang-orang yang Allah cintai. Allah selalu berikan dalam hatinya perasaan cintakan kebenaran, perasaan membuat-buat untuk melakukan perkara yang baik, untuk berada pada halaqah-halaqah yang baik, untuk bersama-sama dengan orang-orang yang baik. Dan dia terasa menyesal sekiranya terluput, tertinggal kebaikan yang tidak dilakukan pada masanya. Jadi sama-sama kita mulakan kuliah kita pada pagi ini dengan memuji Allah yang maha baik,
yang telah memilih kita untuk berada di tempat yang baik, bersama-sama dalam lingkungan yang baik, mendengar yang baik-baik. Ya Rabb, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Padahal dosa kita sangat banyak. Betul ya tuan-puan? Ke ada yang tak berdosa kat sini? Saya dah tak berdosa dah ustazah. Pagi tadi dah istighfar 1000 kali. Hatta istighfar kita juga memerlukan kepada istighfar yang lain. Itu dah bunyi semacam tu tuan-puan. Saya dah tak ada dosa dah ustazah. Pagi tadi dah istighfar 1000 kali. Semacam bunyi dia. Sebab itu disebut oleh ulama tasawuf, hatta istighfar itu pun memerlukan kepada istighfar. Nak bagi tahu Allahu Akbar, kita takkan sunyi dari salah silap. Kita manusia lemah, tak dapat bebas 100% daripada dosa, daripada kelalaian. Pun begitu dengan rahmat Allah, Allah terus meletakkan kita pada zon orang-orang yang baik insya-Allah. Baik, kita lihat kepada ayat yang ke-7. Lagi sekali ustazah jelaskan tuan-puan, baca Quran, tadabbur Quran benar-benar insya-Allah akan menambahkan yakin dengan Allah. Bila yakin, hidup kita tenang. Bila yakin, hidup kita terpandu dan terarah. Ustazah pun tak pasti bila nak masuk ayat 7 ni, sebab ada nak share lain lagi sebelum masuk ayat 7. Sebab kalau kita tadabbur tuan-puan tapi tak nampak hikmah kepada tadabbur tu, kesan dia tak begitu mendarah daging. Jadi tujuan ustazah berkongsi beberapa kisah untuk menyuntik semangat dulu, membina kefahaman dulu, supaya tuan-puan menghargai setiap majlis ilmu, ya. Jadi kisah dia begini, ustazah cuba ringkaskan insya-Allah. Ia memandangkan masa kita juga ringkas. Satu hari ustazah macam biasa semua orang ya, Allah akan uji. Jadi ustazah ada mengalami sedikit ujian, ataupun kita guna bahasa macam ada masalah lah, ya. Jadi ustazah ada seorang sahabat. Sahabat ini beza umur jauh juga dengan ustazah. Dia lebih tua daripada ustazah. Dia telah kenal ustazah daripada ustazah sekolah rendah. Ya, zaman-zaman duduk atas pelepah pinang. Lepas tu ada orang tarik, pakai seluar tracksuit. Ya, zaman tu kecil lagi, darjah 2, darjah 3. Duduk atas pelepah pinang, orang tarik. Selalunya ustazah yang duduk tu lah, jarang sekali yang menarik tu. Tarik. Dulu dah kenal dah, kami dah macam keluarga. Sahabat ustazah ni tuan-puan, dia kahwin pun tidak, jauh sekali nak ada anak. Ya, seorang-seorang je hidup dia. Cuma dia ada kawan-kawan. Jadi apa yang kami perhatikan, memang hubungan dia dengan Quran intim. Sampai dia pernah kata dengan ustazah, alhamdulillah dia tak pernah rasa sunyi, tak pernah rasa sepi. Ya, nak rasa sepi macam mana dek, kita ada Quran. Tak habis baca Quran, tak habis-habis nak tadabbur Quran, sampai ngantuk. Bila nak sunyi, bila nak sepi, tadabbur Quran sampai ngantuk, tidur. Lepas cukup tidur, bangun, tadabbur balik semula. Bangun pukul 4.30, bangun pukul 5. Mana nak sepi dek, mana nak sunyi, kata dia. Pada satu hari yang ustazah ada masalah, tak jauh sangat pun hari tu, mungkin bulan lepas ke macam tu, ustazah terpaksa bercakap dengan dia tentang masalah ustazah, sebab ustazah nak minta keuzuran untuk menganjakkan satu janji dengan beliau. Jadi kak, tolong faham keadaan ustazah kak, yang ustazah janji tak dapat nak buat pada masanya. Sebab kak, ustazah dengan dia beradik berkakak lah, adik dengan akak. Sebab kak, adik ada masalah. Jadi bercakaplah sikit sebanyak dengan dia. Oleh kerana dia kelihatan seperti orang yang sangat pendengar yang baik, ya, dia dengar macam ni. Jadi ustazah daripada hanya menceritakan masalah, jadi macam meluahkan sikit. Ustazah tuan-puan dah boleh agak dia jawab apa. Kerana rapatnya hubungan kami, dah boleh agak dah akak ni tak jawab yang ni, jawab yang ni, cara dia jawab. Tetapi walaupun dalam kadar keadaan ustazah dah boleh agak dia jawab apa,
Tapi bila dia jawab tuan-puan, dia respon pada ustazah dengan jawapan yang ustazah sudah boleh jangkakan. Luar biasanya ialah jawapannya itu menyebabkan air mata ustazah berlinang. Walaupun ustazah dah boleh jangka. Apa dia jawab tuan-puan? Dia kata, "Dek, kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah." Agaknya masa dia cakap tu tuan-puan, dalam jiwa dia syarat dengan pemahaman, syarat dengan maksud. Sebab tu bila dia cakap macam tu, ustazah fikir dalam hati ustazah tak sama dengan pemahaman dia. Sebab ustazah jadi berfikir, aku ni tak kembali pada Allah lagi ke? Sebab bila ustazah dengar dia cakap, kembalilah kepada Allah, dek, kembalilah. Ustazah rasa di pihak ustazah ada yang lompong. Ustazah rasa ada yang kurang. Aku belum benar-benar kembali kepada Allah. Dan kemudian beliau menyambung, "Dek, Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat yang ketiga." Ustazah kena maklum dengan tuan-puan, sahabat ustazah ini bukan ustazah. Pendidikan dia SPM tuan-puan, sekolah menengah biasa. Tapi Allah tidak pernah mengecewakan orang-orang yang tadabbur ayat-ayat Allah. Inilah dia hamba Allah yang bukan ustazah, bukan ambil usuluddin, bukan ambil syariah. Tapi tiba-tiba di depan ustazah dia kata apa? "Dek, Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat yang ketiga." Lalu dia bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dialah yang batin, dan Allah atas segala sesuatu maha mengetahui. Ustazah dengar tu tuan-puan, ya Allah, terhiburnya, terpujuknya hati. Sampai ustazah ikut balik, Kak, macam mana ayat tadi, Kak? Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Jadi apa ustazah masa dengar tuan-puan? Jadi cari Quran. Kak, ayat apa tadi, Kak? Surah apa? Ambil Quran ni tuan-puan, buka surah Al-Hadid ayat ketiga, tengok. Allahu Akbar, sedapnya, Kak, ayat ni, Kak. Sambil-sambil ustazah tengok, sahabat ustazah terus bercakap, "Dek, dalam Quran ada beberapa surah yang dimulakan dengan ayat tasbih dan ayatnya hampir sama. Ayat ataupun surahnya adalah surah At-Taghabun, surah As-Saff, surah Al-Jumu'ah, surah Al-Hadid dan surah Al-Hasyr." Dia bukan ustazah tuan-puan, tapi ilmu tu dia dapat sebab dia pergi menadah kitab kat kuliah-kuliah tafsir. Ilmu tu dia dapat sebab dia tadabbur Quran sehari tak kurang 3 jam tuan-puan setelah dia bersara. Ustazah jadi macam orang bersilat kelang kelibut tuan-puan. Sekejap buka surah Al-Hasyr, sekejap buka surah At-Taghabun, sekejap buka surah As-Saff untuk melihat benarkah pada ayat pertama setiap surah itu Allah menyebut dengan ayat tasbih yang hampir sama. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Apa kata sahabat ustazah? "Dek, kalau kita kurang tasbih, hati kita akan sakit." Tengok ayat tadi. Kalau kita bangun tahajud, kita bangun duduk dekat tepi katil, kita syahadah dulu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis. Itu diajar Nabi SAW. Kemudian dia akak selalu tambah ayat-ayat tasbih supaya akak rasa kuat. Kalau kamu dah bangun kemudian kamu tidur pun, Allah tak kurang 1 sen, tak kurang apa pun. Allah ada makhluk di langit dan di bumi yang terus memuji Allah. Yang menyesal, yang rugi adalah kita yang telah bangun pukul 5 pagi tapi kita tergolek tidur semula. Maka dia kata baca
Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ambil pula ayat 1 daripada surah Al-Jumu'ah, ambil pula ayat 1 surah As-Saff. 5 ayat tu dibaca tuan-puan, memang dia kata, ya Allah, insya-Allah takkan tidur semula, bahkan dalam hati rasa semangat untuk sama-sama dengan makhluk di langit dan di bumi memuji Allah Azza wa Jalla. Ustazah jadi terpegun tuan-puan, sambil memegang Quran dengan sahabat itu, melihat surah Al-Hadid. Ustazah kata apa masa tu? Ya Allah, sedapnya ayat ni kak, sedapnya ayat ni, sedapnya ayat ni, sedapnya ayat ni. Timbul satu persoalan, aku tak pernah baca ke Quran? Tak pernah baca ke Quran? Pasti jawapannya tuan-puan, kita pernah baca Quran. Kita sudah khatam Quran. Dalam bulan Ramadan kita khatam Quran paling kurang. Tapi kenapa setiap kali kita melihat ayat Quran, kita seakan-akan belum pernah mengkajinya? Kita seakan-akan tak pernah baca. Kita seakan-akan tak pernah menikmati ayat tersebut. Jadi apa dengan kita tuan-puan? Ustazah pada hari itu tuan-puan sungguh-sungguh diajar oleh Allah cukup-cukup untuk mengetahui satu hakikat, kamu belum benar-benar baca Quran dengan sebenar-benar tilawah. Sebab bila kita kata tilawah, daripada perkataan tala, tala ni maknanya apa? Mengikuti Al-Quran, bukan semata-mata baca. Masa tu tuan-puan, ya Allah, ustazah berdoa, wahai Allah, panjangkanlah umurku ya Allah, agar aku masih punya kesempatan untuk membaca Al-Quran, masih punya kesempatan untuk tadabbur Al-Quran, masih punya kesempatan untuk melihat, menghayati dan menikmati tiap-tiap kalam Engkau ya Allah. Ustazah tanya pada anak-anak tahfiz dekat tempat Ustazah Madinatul Huffaz pada hari Rabu lepas. Saya tanya, anak-anak hafaz Quran rasa nikmat ke rasa stres? Sebab boleh jadi datang mak suruh, cikgu suruh, kakak suruh. Anak-anak itu bercakap dengan jujur. Ramai daripada mereka bahkan sudah hafal 30 juzuk menjawab, sikit-sikit tu adalah rasa nikmat. Kalau sikit-sikit rasa nikmat, maknanya banyak-banyaknya rasa apa? Rasa tertekan. Sebab itu tuan-puan, ramai orang sudah hafal Quran, tapi setelah hafal Quran, Al-Quran tidak lekat di hatinya. Tak lekat. Dan ustazah ketakutan ketika mana membaca sebuah hadis, dan ustazah baca di hadapan anak-anak tahfiz itu, banyak sekali kata Nabi di kalangan orang munafik daripada golongan umatku adalah qurra yang membaca Quran. Macam mana kita baca tuan-puan? Takut tak dengar? Ramai sekali dari kalangan orang munafik di kalangan umatku adalah dari kalangan qurra yang membaca Quran, bukan tak pandai baca Quran. Allahu Akbar. Lalu ustazah cakap dengan anak-anak tahfiz, anak-anak, rugi 3 tahun kamu hafaz Quran, 4 tahun, 2 tahun kamu hafaz Quran, tapi kalian tidak menikmatinya. Padahal setiap ayat, setiap kalimah untuk dinikmati, dihayati. Dan Allah pasti akan mempermudahkan hafazan, memudahkan simpanan Quran dalam hati orang-orang yang menikmati. Bukti dia tuan-puan, tadi ayat 3 yang ustazah cakap sangat mudah untuk dihafaz. Boleh jadi tuan-puan di hadapan ustazah sekarang sudah menghafalnya. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Ketika kita nikmati ayat itu sangat ingin untuk duduk dalam hati kita. Senang nak hafal. Tengok ayat pertama apa dia? Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ayat kedua, lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa bikulli syai'in qadir. Sangat jadi senang untuk hafaz ayat-ayat tu. Sebab kita sudah nikmati, kita hargai ayat-ayat Allah itu. Jadi tuan-puan, kuliah kita adalah kajian Al-Quran. Hari ini surah Al-Qasas.
untuk kita nikmati, untuk kita hayati, untuk kita jiwai. Nanti ayat itu akan mendarah daging dalam diri kita, akan bertambah iman dan yakin. Lalu ya, insyaAllah ni masuk dah lah, tak ada cerita lain dah. Ya, kita masuklah ke ayat yang ke-7. Mari sama-sama kita baca ayat 7 dan 8. Ya, kita baca sama-sama insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaik wa ja'iluhu minal mursalin. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, hanyutkanlah dia ke sungai Nil, dan janganlah engkau takut, jangan pula bersedih hati, sesungguhnya kami, yakni Allah, radduhu ilaik, akan mengembalikan kepadamu dan menjadikannya, yakni Nabi Musa, salah seorang rasul. Maka Nabi Musa dipungut keluarga Fir'aun agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman bersama bala tenteranya adalah orang yang bersalah. Nabi Musa, ibu Nabi Musa ni sangat takut pada asalnya, bimbang, khawatir. Ini yang selayak dan semula jadinya bagi seorang ibu yang melahirkan anak laki-laki dalam keadaan Fir'aun ataupun penguasa ketika itu berhasrat untuk membunuh seluruh anak laki-laki. Lalu apa yang Allah perintahkan kepada ibu Nabi Musa? Allah kata susukan anak tu, susukan sampai dia kenyang. Subhanallah, perintah menyusukan itu juga syarat dengan hikmah. Syarat dengan hikmah. Allah datangkan ilham pada ibu Nabi Musa, kekuatan, keinginan, kehendak untuk menyusukan anaknya Musa tadi, dan hikmah. Di antara hikmah menyusukan tu tuan-puan, ini di antara Allahu a'lam, Allah lebih mengetahui sekalian yang tersirat. Pertama, supaya baby itu tak nangis, supaya baby itu kenyang. Baby bila kenyang tuan-puan, dia akan rasa mengantuk. Itu di antara hikmah yang tersirat. Susukan biar dia kenyang, biar baby itu tenang, biar baby itu tak menangis meraung. Satu. Yang kedua tuan-puan, untuk dibiasakan bayi itu dengan susuan ibunya. Betul kan? Seorang bayi itu akan sangat mengenal susuan ibunya, cara ibunya menyusukan. Masya Allah. Ya, ketika mana anak itu didakap oleh seorang ibu, anak itu tuan-puan didekatkan dengan dada ibunya. Anak itu merasa tenang ketika menyusu kerana mendengar rentak jantung ibunya. Dan macam-macam lagi yang tersirat.
Pokok pangkalnya tuan-puan, nak dibiasakan bayi ini agar dapat mengenal, nah ini dia ibu kamu. Cara dia menyusukan, susuannya, ya, rentak jantungnya, semualah, ya, sentuhan dakapannya, susukan. Sebab hujung cerita ni tuan-puan, nanti akan dicari seorang ibu susu yang menenangkan anak ini. Sebab dah test dah dengan orang lain, dia tak nak. Dia nak cari ibu susu yang adalah ibunya. Itu kemudian kita akan lihat. Allah perintahkan tuan-puan, bila kamu telah susukan, maka hanyutkanlah dia ke sungai. Letakkan dalam bekas, hanyutkanlah. Kalau hanyutkan ke sungai, sungai ni dia akan patah balik tak? Nak tanya yang tu. Dia patah balik tak dia punya laluan tu ke kita? Dia tak patah balik. Dia akan pergi jauh dan jauh. Tapi kekuatan jiwa yang diilhamkan oleh Allah kepada ibu Nabi Musa, itulah di antara keputusan yang terbaik yang harus dilakukan. Dan bertawakallah kepada Allah. Ya, ibu Nabi Musa ada keyakinan dengan Allah, ya, dengan agama yang hanif, yakin dengan penguasa alam yang menjadikan langit dan bumi. Dah, hanyutkan saja. Lalu bisikan dalam jiwa ibu Nabi Musa, wala takhafi, jangan takut, jangan bimbang. Pasti macam-macam dalam fikiran seorang ibu kan, ya Allah, kemanalah anak aku. Paling tidak kalau ustazah akan berfikir, agaknya ada air terjun tak kat ujung tu. Ya, sebab sungai kan, kalau kena yang dekat muara ke apa air terjun, terbalik tak anak aku, ya Allah, masuk air tak? Paling tak itulah fikiran kita. Ikan ke, buaya ke apa ke, ya, dalam sungai itu, ya Allah, kita akan berfikir yang demikian tuan-puan sekalian. Tapi Allah telah masukkan keyakinan dalam jiwa ibu Nabi Musa, wala takhafi wala tahzani, jangan takut dan jangan sedih. Lalu ditanam dalam keyakinan ibu Nabi Musa. Apa yang ditanam? Inna radduhu ilaik, sesungguhnya kami akan pulangkan balik. Sesungguhnya kami akan kembalikan semula. Tengok ayat Quran, ya, kalimah Quran dalam bahasa Arab. Seni bahasa tu sendiri, perkataan yang dipilih selalu menggambarkan prosesnya. Macam mana perkataannya? Raddu. Kalau kita terjemah, ambil intonasi yang sama dengan bahasa Arab tu, maksud macam ni. Kami akan pulangkan, panjang. Ya, kami akan kembalikan, panjang. Macam kita cakap dengan orang, nak bagi dia yakin, nak bagi ni, kita kata, iya kak, kita akan pulangkan balik. Nak tekan tu, malah panjangnya tu, radduhu ilaik, menggambarkan prosesnya masih panjang. Prosesnya masih panjang, kena sabar. Boleh saja tuan-puan nak guna fi'il mudhari' dekat situ, ditambah dengan sin, maknanya kami akan pulangkan. Kalau kami akan pulangkan, sanuraddu, ya, kami akan pulangkan. Subhanallah, setiap pemilihan perkataan semuanya mengandungi hikmah. Di sini raddu ini isim, bukan fi'il. Kalau kita lihat dalam tafsir Al-Munir yang juga turut mengulas dari segi bahasanya, maka dikatakan kenapa dipilih isim di situ. Raddu ni maknanya kata terbitan, pemulangan atau pulangkan. Maksud dia kenapa diambil perkataan isim bukan fi'il, memberikan gambaran bahawa
Mulai daripada saat itu, proses untuk dikembalikan itu bermula. Jangan kamu fikir, oh anakku semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, nanti baru proses untuk dikembalikan itu berjalan. Tidak. Bahkan seawal kamu menyusukan, seawal kamu menghanyutkan, itulah proses untuk dikembalikan semula anak kamu dengan lebih tenang dan selesa. Kalau kamu terus susukan dalam keadaan sekarang, kalau kamu terus sorokkan anak kamu dalam keadaan sekarang, kamu tidak akan dapat kebahagiaan dan ketenangan menyusukan anak. Sebab kamu tidak akan dapat lari dari rasa ketakutan terhadap kezaliman Fir'aun. Tapi ada cara lebih baik, cara lebih meyakinkan, cara lebih menenangkan untuk anak kamu akan berada dalam pangkuan kamu, membesar di tangan kamu dalam keadaan kamu berasa amat-amat selesa. Masya Allah ya, itu janji Allah, keyakinan yang Allah tanamkan ke dalam hati ibu Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya apa yang berlaku? Faltaqatahu alu Fir'aun. Akhirnya dipungut oleh keluarga Fir'aun. Ya, sebab ada banyak laluan-laluan, pecahan cabang-cabang sungai Nil. Malah ada yang masuk ke dalam istana Fir'aun. Dan ditakdirkan oleh Allah, peti itu, bayi itu masuk dalam laluan itu. Dipungut oleh siapa? Keluarga Fir'aun. Paling tak nak, ibu ni paling tak nak siapa yang jumpa, siapa-siapa yang dekat dengan Fir'aun. Biarlah dijumpa oleh orang lain, biarlah dijumpa oleh petani, tak apa, jangan keluarga Fir'aun. Tapi ketika mana disuruh kakak, saudara, ya, ataupun saudara kepada Nabi Musa untuk tengok ke mana pergi peti tu, pergi tengok tepi-tepi sungai, dan didapati ia masuk ke laluan Fir'aun. Faltaqatahu alu Fir'aun, maka dipungut oleh keluarga Fir'aun. Kalau kita tengok, Fir'aun dah ambil dah peti tu, mesti macam-macam dalam fikiran kita. Ya Allah, nak dibunuh ke oleh Fir'aun? Ya Allah, nak diapakan oleh Fir'aun? Ya Allah, nak dibuang ke oleh Fir'aun? Tetapi dalam ayat ini menceritakan hikmah pertemuan tersebut. Apa hikmah pertemuan? Faltaqatahu alu Fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana. Mereka jumpa bayi itu, mereka jumpa Nabi Musa. Tujuan pertemuan itu, perjumpaan itu ialah agar kelak inilah yang benar-benar akan melemahkan Fir'aun, akan dianggap musuh oleh Fir'aun. Dan inilah yang akan menjadi kesedihan yang amat-amat pedih untuk ditanggung oleh Fir'aun dan sekutu. Ya, ini akan menjadikan kesedihan yang diratapi. Mereka akan menyesal terguling-guling, tuan-puan, kerana pertemuan ini. Percayalah, subhanallah, pertemuan itu menjadi titik tolak penyesalan yang amat-amat akan ditanggung oleh Fir'aun dan sekutu. Ini kuasa Allah. Ya, ini satu istihza, penghinaan dan balasan yang sangat menghinakan untuk Fir'aun dan sekutunya. Kami hantar orang yang satu ketika benar-benar akan kamu anggap sebagai musuh yang paling mengecewakan kamu. Dihantar oleh Allah. Kamu tak payah susah-susah cari. Kamu tak payah suruh panglima hulu balang kamu masuk kampung keluar kampung nak cari anak tu. Kami hantar dia kepada halaman kamu, ke halaman kamu. Dan apa yang berlaku, tuan-puan? Disebut dalam ayat ini, inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman bersama bala tenteranya adalah orang yang bersalah. Bersalah di sini banyak maksud. Satu, bersalah memang mereka orang yang menzalimi diri mereka sendiri.
malah mereka menzalimi orang lain. Satu lagi maksud kanu khati'in, mereka tersalah strategi, mereka salah tanggapan, mereka salah cara. Kanu khati'in, mereka benar-benar bersalah. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li wa lak. Ini semua adalah cara-cara, ini semua adalah tentera-tentera Allah. Ini adalah jalan-jalan yang Allah jadikan plot kepada takdir ini untuk menjadikan Nabi Musa alaihi salam akan melemahkan Fir'aun. Nabi Musa alaihi salam akan benar-benar menentang Fir'aun, dan Fir'aun akan sedih yang berpanjangan, menyesal dan binasa. Jalannya macam mana? Pertama, seorang ibu yang Allah tanamkan keyakinan. Kalau ibu tak yakin, payah juga tuan-tuan. Ya, tak jadi cerita ni kalau ibu itu tidak benar-benar yakin kepada Allah. Dengan izin Allah, dengan hikmah yang sangat besar, dengan kekuasaan Allah, bermula dengan seorang ibu yang beriman, yang yakin dengan janji Allah. Ini pentingnya ibu-ibu ya, para wanita ya, menjadi wanita yang beriman kepada Allah. Yakin kita tak pernah sia-sia. Ya, tak pernah sia-sia. Tiap-tiap bertambah yakin dengan Allah, iman kita dengan Allah. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Tak pernah sia-sia. Kita mungkin tak nampak bahawa keyakinan kita dibalas oleh Allah. Kita mungkin tak perasan keyakinan yang ada pada hati kita ini menyebabkan turunnya rahmat Allah. Kita mungkin tak perasan. Hajar alaihissalam yakin dengan Allah. Hajar kata apa? Idzan innallaha la yudayyi'una. Kalau macam tu wahai Ibrahim, Allah takkan sia-siakan kami. Keyakinan itu Allah tak sia-siakan. Tengok daripada sejarah Hajar alaihissalam, seorang ibu yang yakin dengan Allah, air Zam-Zam mengalir sampai hari kiamat, insya-Allah tuan-tuan. Ya, tengok keyakinan itu, keyakinan tadi sampaikan sa'i jadi di antara rukun umrah dan haji syariat sampai bila-bila tuan-tuan. Allah tak pernah sia-siakan yang nama keyakinan kepada Allah. Tuan-puan, kalau kita buat sebuah perubahan dalam hidup kita kerana yakin dengan janji Allah, juga Allah takkan sia-siakan. Kenapa tuan-puan, kakak, adik, kenapa tutup aurat, makcik? Oh, sebab saya yakin ini adalah perintah Allah. Sebab saya yakin pakaian ini adalah pakaian takwa. Sebab saya yakin Allah akan jaga saya kerana saya menjaga titah perintah Allah. Yang ini tuan-puan, keyakinannya Allah akan balas. Tak ada yang sia-sia. Pertama tadi, dimasukkan, ditanam dalam hati ibu Nabi Musa keyakinan kepada Allah. Yang kedua, dijumpai, ditemui oleh Fir'aun, hulu balang dia sendiri, pegawai-pegawai dia. Yang ketiga, Allah menanamkan dalam hati seorang lagi wanita yang beriman. Siapa wanita itu? Isteri kepada Fir'aun, Asia. Ya, wanita-wanita beriman ni selalu jadi jalan tuan-puan, selalu jadi jalan. Ya, kalaupun dulu, bayangkan herannya, peliknya, bertentangannya pandangan-pandangan kepercayaan-kepercayaan yang lain terhadap wanita. Dulu wanita dikatakan sebagai punca musibah. Dulu wanita dikatakan sebagai pembawa sial. Ya, dulu dikatakan wanita sebagai membawa nasib yang buruk, lalu dibunuh anak-anak perempuan. Tapi tidak tuan-puan. Dari kacamata Islam, ya, dari sudut pandang kita melihat bagaimana Allah menjadikan seorang wanita, seorang muslimah yang yakin kepada Allah selalu jadi jalan kebaikan. Subhanallah. Maryam alaihissalam menjadi jalan kebaikan tuan-puan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam, ibunya Maryam, malah sebelum Maryam, ibu Maryam itu sendiri, ibu Maryam saat mengandung, hamilkan Maryam, sudah bernazar kepada Allah, berazam untuk anak ini akan dijadikan orang yang berkhidmat kepada Allah, kepada agama Allah.
selalu wanita-wanita beriman jadi jalan kebaikan kepada yang lain. Ya, ini kita pelajari benar-benar daripada surah Al-Qasas ini. Maka yang ketiga tadi, seorang lagi wanita beriman, yakin dengan Allah, jadi jalan kebaikan. Lalu apa kata isteri Fir'aun yang bernama Asiyah? Asiyah tu nama yang tak disebut dalam Quran, ya. Cuma disebut sebagai perempuan Fir'aun, yakni isteri Fir'aun. Wa qalat imra'atu fir'aun qurratu 'ainin li wa lak. Maka isteri Fir'aun berkata, dia, anak ini adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Ya, ini peranan seorang wanita yang sangat besar. Ya, ada orang tuan-puan, sokongan isteri dia bawa rebah. Dengan sokongan isteri itu bawa rebah. Sebab isteri itu tidak pandai memposisikan diri dia untuk menasihati suami pada perkara-perkara yang makruf, yang baik. Ada orang kehadiran suri hidupnya, isterinya, ibunya, itu menjadi kekuatan baginya dengan izin Allah. Ciri dia apa? Sebab dalam jiwa wanita itu ada iman kepada Allah. Ini ciri yang sangat penting. Ya. Lalu apa kata wanita beriman ini, isteri Fir'aun ni? Bang, kita tengoklah ke anak ni bang, sejuk hati saya. Saya rasa dia ni boleh jadi penyejuk hati kita dan penyejuk hati abang. Pandanglah tu bang, pandang anak tu. Ini memang kerja orang perempuan, tuan-puan, ya. Kerja orang perempuan ni kerja memujuk. Kata Buya Hamka, ya, kata Pak Hamka, ya, dia kata apa? Yang terakhir bagi seorang wanita adalah air matanya. Kata Buya Hamka, yang terakhir bagi seorang wanita adalah air matanya. Maksud dia apa tu? Nak bagi tahu, kalaupun ada orang melihat air mata wanita itu sebagai satu kelemahan, tapi barangkali orang itu terlupa bahawa itulah senjata terakhir tapi paling dahsyat dan luar biasa yang ada pada seorang wanita, iaitu air mata. Jadi air mata kita jangan mudah-mudah sangat, ya muslimat. Pagi menangis, tengah hari menangis kat depan suami. Saya stres lah dengan abang-abang, tubik lagi air mata, keluar air mata. Lama-lama air mata tu tak ada nilai. Air mata kita biar ada nilai juga, ya. Jadi air mata kita tu akan jadi senjata yang Pak Buya Hamka kata yang terakhir bagi seorang wanita. Wanita tu ada kehebatan dalam memujuk. Pandangan dia, cara dia memandang suami, daripada hati dia, ya, kasih sayang yang ada pada diri dia, ya, diterjemahkan depan suami. Dia kata, bang, kita ambil lah anak ni bang, jadi penyejuk mata kita, penyejuk hati kita. Tengok, perkataan yang dipilih oleh Asiyah tu perkataan yang memang besar maksud dia. Qurratu ainin. Kalau kata macam ni, bang, kita ambil jadi anak angkat, bang, kita buat pendaftaran kat jabatan pendaftar, taklah sedap sangat bunyi dia. Ya, ambil anak angkat. Tapi ini dipilih apa? Bang, kita ambil dia, anak ini boleh jadi qurratu ain, penyejuk hati. Qurratu ain ni, Ustazah cuba tengok-tengok juga lah apa maksud qurratu ain ni dari segi bahasa dia. Qurratu ain ni dia macam ni tuan-puan, dia macam bola. Ya, macam bola yang dia apa ni bergolek-golek. Bergolek-golek. Maksud dia dari semua sisi bola tu, bergolek-golek tu, dari semua sisi ia adalah penyejuk hati. Macam berbola mata ke bola ke, dari semua sisi. Kita susah nak kata bola tu mana sisi depan, mana sisi belakang, mana sisi kiri kanan, sebab dia bergolek.
Jadi dari segala sisi itu, Allahu Akbar, senang hati tengok. Sisi akhlaknya senang hati, sisi rupawannya senang hati, sisi suaranya senang hati, sisi manjanya senang hati. Dan kita tak boleh nak menggambarkan macam mana comel ke apa ke, ya, bayi itu, sehingga kata isteri Fir'aun, bang kita ambil jadi qurratu ainil li walak. Aku pun rasa dia adalah penyejuk hati, kamu juga bang akan terasa dia menyejukkan hati. Ini fitrah manusia ya tuan-puan. Sebab itu manusia itu hati jiwa dia selalu rasa inginkan anak. Ini fitrah manusia. Ya, anak itu memang sesuai sekali dididik, dibentuk sehingga menjadi penyejuk hati. Pun begitu ada yang Allah uji tidak ada anak, pasti ada hikmah yang besar juga. Dan apa kata Asia? La taqtuluh, jangan bunuh bang. Nampak dah ni kemarahan di wajah seorang suami. Sebab dia tak ada kerja lain. Tengok jantina anak ni, lelaki ke perempuan? Lelaki bunuh. Jadi direct kata Asia, la taqtuluh, tolonglah jangan bunuh bang. Dan penggunaan muslimin muslimat taqtuluh ini adalah menggunakan kalau dari sudut dhamir tu dia guna jamak untuk ramai. Kenapa Asia bila bercakap dengan suami menggunakan perkataan ataupun dhamir jamak? Jamak ni maknanya ramai, antum. Patut guna anta, la taqtulhu. Tapi digunakan la taqtuluh. Ini ada beberapa yang disebut juga dalam kitab tafsir, menunjukkan bagaimana sisi cerdiknya, hebatnya Asia dalam menyantuni suaminya walaupun suaminya zalim. Kenapa? Apa yang ditunjukkan oleh perkataan jamak tadi, taqtuluh tadi? Asia menggunakan perkataan yang menggambarkan dia meletakkan posisi dirinya sebagai seorang isteri dan Fir'aun adalah sebagai seorang suami yang kena dipandang dengan penuh penghormatan sebagai suami, walaupun sebagai seorang penguasa dia adalah orang yang zalim. Okey tuan-puan? Sebab main dengan suami ni tuan-puan, kalau kita tak ada hormat dengan suami, suami kita pun 1000 kali tak hormat kat kita. Padahal kita syarat dengan dakwah, kita syarat dengan mesej. Ni mesej nak bagi kat suami ni apa dia? Suami saya tu ustazah memang masa ustazah tengok kat Dataran Putra, Masjid Putra, dia pakai seluar panjang, dia pakai jubah, tapi ustazah dia main golf pakai seluar pendek. Contoh, nak bagi tahu suami kita tak jaga aurat. Ya. Jadi kita ni nak nasihat suami, bang, tak usahlah dosa-dosa kering macam tu bang. Benda yang rasanya tak payah jadi berdosa lah bang. Setakat nak ubah seluar pendek ke seluar panjang, kita nak berdosa ke tuan-puan? Lebih baik tak payah, pakai je seluar panjang. Banyak hikmah ke seluar panjang, nyamuk pun tak gigit, kan? Ya. Kalau kita nak pemudahkan urusan tu. Tapi bila kita nak tegur suami, bang, masjid tu dekat dengan rumah kita, Sepelaung bang. Masjid yang sangat indah, yang penuh dengan fasiliti, ya Allah bang. Kita nak macam mana lagi bang? Kenapa tak terasa dipanggil-panggil untuk datang masjid? Kita ada mesej nak sampai. Tapi tuan-puan, ustazah boleh katakan, kalau tidak langsung ada rasa hormat seorang isteri pada suami, aku tetap kena hormat dia, kena layan dia, kena santuni dia. Dan dalam masa yang sama aku nasihat, aku berdoa, insya-Allah tuan-puan, yang ini cepat sampai ke hati suami itu. Ini ditunjukkan contoh oleh Asia. Dan suaminya sangat zalim. Ada tak dekat sini yang suaminya zalim macam Fir'aun? Pasti tidak ada. Tadi suami kita hantar lagi puan-puan kan? Ya hantar, okey yang dengar ceramah ustazah tu baik-baik ya. Abang nak pergi pasar ni, dia kata dia terbalik pula kan ya. Ataupun dia nak sesuatu khabar, dia kata ayang pergi dengar elok-elok. Lepas tu ayang berubahlah berhijrah, kata dia. Dia tak datang dengar.
Tapi tu kira baik dah tu tuan-puan. Bukannya Fir'aun zalim macam Fir'aun. Tapi Allah uji kita para isteri, suami tu ada lompong sikit sebanyak, kekurangan sikit sebanyak, kelemahan sikit sebanyak, langsung kita tak boleh hormat dengan suami. Saya ustazah, kalau suami saya nasihat dalam hati saya kata apa, eleh dia ni, macamlah bagus sangat. Tuan-puan, kalau tak ada rasa hormat, macam mana suami kita nak dengar nasihat kita? Tengok hebatnya Asia. La taqtulu. Ayat tu memberikan satu penghormatan. Cakap dengan hormat. Jangan bunuh dia bang. Asa an yanfa'ana. Boleh jadi dia boleh memberi manfaat kepada kita semua. Au nattakhidhahu walada. Ataupun kita ambil dia jadi anak kita sajalah. Kita pun tak ada anak. Wahum la yash'urun. Ya Allah sebut dalam keadaan mereka semua tu tak tahu pun yang sebenarnya ini adalah plot penceritaan, plot takdir. Satu, nak pulangkan balik anak ni pada mak dia. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Dan yang kedua, nak jadikan, nak angkat Nabi Musa ini sebagai Nabi dan Rasul. Semua orang dalam keadaan tak perasan pun perjalanan takdir itu. Masya Allah. Itulah yang kita lalui dalam hidup kita tuan-tuan. Kalau tak sabar, tak nampak hikmah. Tak sabar. Ya tak sabar, macam mana nampak hikmah tuan-tuan? Padahal setiap benda yang Allah jadikan, takdirkan pada kita, mengantarkan kita kepada takdir yang lain, kepada nasib yang lain, kepada keadaan yang lain. Tapi tak sabar, nanti tak bertemu dengan benda tu. Sebab tu kena sabar. Ya Allah, ya Tuhan, Kau bagi aku sakit, ya Allah. Pasti ada hujung dia kepada kebaikan. Sabar dengan perjalanan takdir. Tak ada benda datang daripada Allah kecuali kebaikan. Ustazah kongsi satu kisah tuan-puan, lepas tu Ustazah berhentilah ya. Ada seorang hamba Allah tuan-puan, mak bapak dia nak sangat dia jadi doktor. Ya, biasalah tu memang mak ayah macam itulah dulu-dulu kan. Ya, kalau ada anak je, ni besok jadi doktor pakar ni. Ya, dulu-dululah, sekarang kurang sikit kot ya. Jadi dah ramai dah anak-anak semua dihantar bidang agama. Nampak anak seorang ni cerdik sangat, ya kita hantar dia bidang sains lah. Maka dia hantar masuk bidang sains. Memang itulah perasaan mak ayah tu. Okey, ada seorang wakil anak dia ni, tak payahlah ambil bidang agama lagi dah. Dah ramai yang bidang agama, yang ni wakil ni daripada keluarga kita jadi doktor seorang. Ya. Maka sekolahlah anak itu sekolah menengah sains. Jangan tanya sekolah sains apa, saya takkan sebut kecuali dipaksa. Ya. Tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5. Maknanya lagi banyak lah subjek sains, fizik, kimia, bio semua, admat, modmat, segala macam. Sebenarnya di pihak anak ini dia terasa dia tak boleh bawa. Dia tak boleh bawa. Bukti dia apa? Memanjang bila cikgu buat kelas tambahan, semua kelas tambahan tolak pendidikan Islam je. Agaknya mungkin satu lagi bahasa Malaysia kot, saya pun tak tahu secara detail. Tapi semua subjek sains teras, matematik, bahasa Inggeris, nama dia lah nombor 1 senarai kelas tambahan. Dia kata kadang-kadang pengumuman tu time makan dekat dewan makan. Okey, pengumuman nama-nama berikut sila hadir kelas tambahan petang ini dengan segera. Dia kata insya-Allah nombor 1 nama dia. Tercekik-cekik, tersedak makan. Sebab apa? Banyaknya nama dia. Nak bagi tahu dia tak mampu nak bawa. Okey, akhirnya dia ambil SPM. Dia ambil SPM tuan-puan, kemudian keluarlah result SPM. Pada tahun itu sekolah itu terjejas. Statistik ataupun apa yang nak panggil dia punya ni lah pencapaian sekolah itu terjejas kerana adanya seorang hamba Allah ini. SPM dulu kan main grade 1, grade 2, tak lulus grade 3, grade 4. Kerana hamba Allah inilah yang telah memberikan graf peratusan pada sekolah itu, sebab dia dapat grade 3. Di mana fizik, kimia semualah untuk jadi doktor ni alhamdulillah 7, 8, 9. Agaknya tak tahulah doktor macam mana nak jadi doktor kan.
Masya Allah. Ketika itu tuan-puan, kalau tak boleh sabar melihat ke mana Allah nak bawa anak ni sebenarnya, pasti semua orang akan lintang pukang tuan-puan. Tapi Alhamdulillah, hamba Allah ini yang diuji dengan kegagalan SPM, Allah tanam kepada hati dia keyakinan. Ibu bapanya juga boleh bersabar menyantuni anak yang gagal periksa, malah menyebabkan peratusan sekolah terjejas. Sanggup tuan-puan. Akhirnya macam ni, ibu bapa tanya, sebenarnya kamu nak jadi apa? Baru nak tanya lepas anak tu gagal SPM. Dia kata, saya minat bahasa Arab. Saya minat nak jadi macam kakak-kakak mendalami bidang agama. Mak ayah terpaksa akur. Okey, reverse tuan-puan tingkatan 4. Jadi murid tua sekolah lain, sekolah agama, murid tua. Orang lain semua tingkatan 4 umur 16, dia umur 18 tahun. Belajar bahasa Arab yang dia tak pernah belajar, ambil SPM kali kedua, alhamdulillah lulus grade 1. Cemerlang. Lagi sekali yang terdekat dengan hamba Allah ini merancang, wah cemerlang sekali SPM kali kedua ni, ini boleh jadi lawyer. Tengok tuan-puan. Maka diarahkan untuk ambil Fakulti Undang-Undang Universiti ... Kalau tanya pada hati anak itu, ya Allah, betulkah aku nak jadi lawyer? Maka masuklah asasi atau matrikulasi untuk ambil bidang undang-undang. Tiap-tiap kali dia menghafal akta tulah kanunnya apa semualah, hati dia akan berfikir, ya Allah, betulkah aku nak ambil bidang ni? Dia istikharah tuan-puan. Akhirnya dia buat satu keputusan drastik tanpa berbincang dengan mak ayah dia. Tapi dia kata cukuplah, dia nak buat sesuatu yang memang menjadi idaman dia. Apa dia? Dia nak ambil bidang tahfiz Quran, yang ketika itu julung-julung kali pusat Islam, masa itu panggil pusat Islam, mengalu-alukan membuka pendaftaran kepada pelajar wanita tahfiz Quran Darul Quran yang di bawah pusat Islam. Maka hamba Allah ni perempuan mendaftar. Tuan-puan, akhirnya masuk bidang hafaz Quran. Jadi doktor pun tidak, jadi lawyer pun tidak. Dan di hujungnya, okay, at the end je lah tuan-puan ya, dia sekarang adalah mudirah sebuah tahfiz, ya, pengetua sebuah sekolah tahfiz Al-Quran yang telah pun berusia 25 tahun tahfiz itu. Hari ini adalah hari tahfiz itu menyambut jubli peraknya. Hari ini ustazah patut datang tuan-puan, tapi minta maaf dengan hamba Allah tu, ustazah ada program yang kalau ustazah batal nanti tuan-puan yang marah kat ustazah kan, ya. Hari ini sambutan jubli perak. Alhamdulillah, sebagai pengetua tahfiz ataupun timbalan pengetua tahfiz, ya, ustazah jangkakan daripada ustazah kira-kira tuan-puan sudah lebih 1000 orang anak-anak masyarakat, ya, yang keluar sebagai hufaz Al-Quran daripada sekolah beliau. Masya Allah, ya, Allah mentakdirkan sesuatu yang lebih indah. Hari ini ibu bapa beliau, ustazah percaya, sangat berasa tenang, sangat berasa yakin. Malah ustazah pernah mendengar ayah beliau menyebut, sebenarnya Allah nak menjadikan kamu seperti hari ini, tapi jalannya jadi berliku-liku. Hanya orang yang sabar yang boleh melihat hikmahnya. Jadi tuan-puan, daripada apa yang kita baca daripada Al-Quran, mudah-mudah bertambah yakin kita dengan Allah. Allah tidak pernah mendatangkan kepada kita dari sisi yang membinasakan, keburukan, Allahumma illa, kecuali yang baik-baik sahaja. Sabarlah dengan proses yang kita lalui, insya-Allah nanti hikmahnya akan nampak dengan sangat jelas bahawa Allah tidak akan pernah mensia-siakan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah. Sekian daripada ustazah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah
ya, sahabat ustazah ya, Datuk Dr. Izhar. Nampak macam dah sampai dah tu. Ya, insya-Allah akan terus menyambung kuliah kita pada pagi ini. Jadi tuan-puan jangan ke mana-mana. Dr. Izhar akan menyambung kuliah kita insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.